Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membuat ulasan terhadap sebuah buku yang bertajuk Petunjuk Sepanjang Jalan yang telah ditulis oleh Sayyid Qutb. Buku ini adalah sebuah buku yang perlu dihayati oleh seseorang yang bakal bergelar da'i. Buku ini mempunyai 13 bab pada keseluruhannya, merangkumi petunjuk sepanjang jalan, generasi Al-Quran yang unik, tabiat program Al-Quran, masyarakat Islam, pertumbuhan dan ciri-cirinya, jihad di jalan Allah, la ilaha illallah, panduan hidup, undang-undang universal, Islam ialah tamadun, konsep Islam terhadap kebudayaan, akidah rupa bangsa Muslim, jaraknya jauh, keagungan iman, dan bab yang ke-13 adalah inilah jalannya. Buku Petunjuk Jalan atau Ma'alim fi At-Tariq adalah sebuah karya yang ditulis oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah, dan ianya merupakan karya terakhir beliau yang ditulis dalam tahanan pada tahun 1964. Beliau dihukum mati dengan hukuman gantung pada 29 Ogos pada tahun 1966. Buku ini menjadi rujukan memandangkan ianya adalah sebuah buku yang didasari dengan seruan revolusi terhadap kedaulatan yang tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku ini, beliau mengemukakan sebuah gagasan tentang sebuah revolusi yang menyeluruh, bukan semata-mata pada sikap individu, namun juga pada struktur sesebuah negara. Sepanjang tempoh tersebut, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh Sayyid Qutb melalui bukunya mudah dikenali. Petunjuk Sepanjang Jalan sememangnya sebuah buku yang membangkitkan semangat kepada kalimah tauhid dan pengesaan Allah, terutama dalam menegakkan hakimiyah kepada Allah. Secara prinsipnya, penulis mengajak setiap Muslim agar patuh pada kekuasaan Allah dan menolak kekuasaan sesiapa pun selain Allah. Ini kerana ketaatan adalah bukti penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku menyeru kalian kepada penghambaan Allah Taala semata-mata dan meninggalkan penghambaan sesama hamba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Beliau menggambarkan bagaimana istimewanya generasi para sahabat. Kenapa mereka menjadi begitu istimewa dan bagaimana kita boleh untuk menjadi seistimewa seperti mereka. Bab berikutnya menceritakan tentang bagaimana metod Al-Quran mendidik generasi sehebat para sahabat yang membentuk masyarakat Islam beserta ciri khasnya dengan jihad sebagai jalan hidup dan la ilaha illallah sebagai tunjang kehidupan. Adapun bab lain merupakan bab yang perlu ditulis oleh Sayyid Qutb untuk menjelaskan dan memenuhi tujuan utama buku ini ditulis, iaitu sebagai petunjuk jalan yang akan dilalui oleh para perintis kepada kebangkitan umat. Justru itu, inilah tugas manusia sebagai khalifah dan hamba Allah, serta peranan umat Islam sebagai ummatan da'iyan dan ummatan syahidan boleh diimplementasikan. Oleh itu, inilah menjadi pembakar semangat kepada para pemimpin Islam untuk terus bersemangat menerajui kepimpinan. Al-Quran telah mengajarkan jalan dakwah bagi generasi pertama umat ini. Pada bab generasi Quran yang unik yang terdapat di dalam buku ini, manhaj Al-Quran dalam dakwah seharusnya diikuti untuk menjadi perangsang kepada kebangkitan umat. Bagaimanakah ciri-cirinya? Sayyid Qutb menjelaskan bahawa jalan pertama adalah pembinaan akidah. Inilah yang telah dijalankan pada 13 tahun pada fasa Makkiyah, dan Al-Quran tidak membicarakan pada pembahasan lain selain daripada akidah. Apatah lagi melibatkan masalah furuk. Walaupun sebenarnya dakwah Rasulullah boleh sahaja menyentuh tentang gaya hidup masyarakat Arab ataupun masalah moral masyarakat Arab, tetapi
tetap sahaja dakwah kepada mengenal Allah didahulukan. Ini kerana akidah yang utuh memberi kekuatan dan menunjukkan kebenarannya hakiki serta menjadi pendorong kepada setiap perubahan. Dalam bab La ilaha illallah, manhaj kehidupan ataupun pedoman hidup, penulis sangat tegas dalam hal tauhid. Bagaimana penerapan sistem hidup Islam dalam kehidupan sehinggalah kepada sistem di dalam sesebuah negara. Syariat Islam menjadi ketetapan yang sangat wajib kepada segala masalah di dalam kehidupan. Dalam bab-bab yang seterusnya, Said Qutb dengan jelas memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana membangun sebuah peradaban Islam. Beliau memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Islam yang tidak mempunyai pemahaman Islam yang menyeluruh. Said Qutb juga mempersoalkan bagaimana masyarakat Islam ini mudah terpengaruh dengan ideologi barat sehingga hilang identiti Islam yang sebenar. Justru itu, kembali kepada Islam yang benar adalah satu-satunya jalan untuk selamat. Said Qutb melalui penulisannya begitu bersemangat menggambarkan tentang Islam yang sempurna, bagaimana Islam menjadi jalan hidup dan bagaimana untuk merubah kepada Islam yang sebenar. Penerangan yang diberikan melalui penulisan beliau adalah sangat terperinci, luas dan mendalam dan penting untuk dihayati oleh para pembaca. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Tulisan Said Qutb dalam bab terakhirnya, iaitu inilah jalan itu, mengambil kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Kisah ini beliau sebut sebagai puncak konsep Islam yang begitu luas, universal, agung dan terhormat. Orang-orang seperti pemuda inilah yang diharapkan dan ditunggu untuk melahirkan kebangkitan pada Islam. Kesimpulannya, seseorang yang bergerak di jalan dakwah Islam memerlukan petunjuk jalan. Petunjuk yang dirujuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang harus kita ambil jika kita ingin generasi ini menjadi generasi yang rabbani. Semoga kita, para pemuda Islam masa hadapan, mampu menjadi perintis kepada kebangkitan Islam dengan selalu berpegang teguh kepada jalan Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.